apa tanggungjawab mukallaf? Tanggungjawab mukallaf, sungguhnya kita tengok setiap manusia ataupun setiap mukallaf yang mentauhidkan Allah pada uluhiyahnya. Apa dia uluhiyah tu? Tengok sebelah tu. Uluhiyah ni maknanya beribadat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Bukan lain daripada Allah Taala. Sebab tu kita ni mentauhidkan Allah pada uluhiyah. Dia ada lawan pada uluhiyah adalah syirik uluhiyah. Berarti orang yang menyembah lain daripada Allah, dia panggil syirik uluhiyah. Maknanya banyak Tuhan dia sembah. Bukan Tuhan Allah saja. Dia sembah Tuhan dunia. Dunia tu Tuhan juga. Dia sembah Tuhan nafsu. Dia sembah Tuhan duit. Dia sembah Tuhan pangkat. Dia sembah Tuhan kuasa. Dia sembah berbagai Tuhan dia sembah. Macam-macam Tuhan dia sembah. Jadi itu dia panggil orang yang menyekutukan Tuhan. Itu dia panggil syirik uluhiyah. Baik. Jadi wajib mentauhidkan Allah Ta'ala. Apa dia? Iaitu dengan mengaku. Kena mengaku ni. Kena buat pengakuan. Apa dia pengakuan? Kena iqrar. Zat Allah Ta'ala sahajalah yang berhak diibadahkan. Maknanya diabdikan diri kita ni hanya kepada zat Allah Ta'ala. Kepada zat Allah Ta'ala. Manakala zat yang selain Allah dinafikan sama sekali. Pasal itulah dalam kita zikir, La ilaha illallah. La ilaha illallah dipanggil zikir, nafi dan isbat. Maknanya bahagian yang pertama tu zikir tu, La ilaha tu, La tu yang pertama dipanggil La nafi. La tu, La malih tu dipanggil La tu, La nafi. Menafikan. Ilaha tu yang dinafikan. Dan dinafikan. Kemudian illallah. Illa tu melainkan yang kedua illa tu melainkan apa? Melainkan itu kalimat isbat. Isbat ni tetap ataupun mengiyakan. Iyakan. Itu. Allah tu yang diisbatkan, yang diiyakan, yang ditetapkan itu. Maka itu nama dia isbat. Nafi, isbat. Maka bila kita zikir, kita menyebut La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang pertama tu kita nafikan dulu. Kita nak nafi apa? Kita nak kena nafikan sekiranya kalau ada zat yang serupa dengan zat Allah yang kita nak isbat ni. Zat itu yang kita kena nafi. Pasal dia bukan zat Allah. Memang tak ada. Sebab tu, pasal tak ada lah kita nak nafikan. Takut ada zat yang lain yang serupa dengan zat Allah. Memang tak ada. Kena nafi dulu. Nafi, tolak dulu baru mengisbatkan dalam hati kita tu zat Allah semata-mata. Illallah. Illallah. Jadi, la ilaha illallah. Tu dalam hati bagi tiap-tiap mukallaf ni, kena ada yang itu. Mana dia kena mengaku bahawasanya yang hanya kepada Allah. Allah yang mana? Zat Allah yang kita sebut. Maka kita janganlah sebut zat Allah. Selalu kita sebut Allah Ta'ala sahaja. Kena sembah siapa? Kita sebut kena sembah Allah. Kena sembah siapa? Kena sembah Allah. Kena buat ibadat untuk siapa? Untuk Allah. Kenapa tak sebut zat Allah? Sebab Allah tu isim. Nama bagi zat. Maknanya Allah tu nama yang khususiah bagi zat. Bila kita menyebut akan Allah tu berarti zat Allah Ta'ala lah tu. Sebab nama bagi zat. Nama yang khususiah bagi zat ni satu je. Allah. Maka bila sebut Allah tu, zat diri Tuhan yang kita nak sembah. Bukan nama tu. Kita tak boleh sembah, kita buat nama. Contoh dalam sembahyang. Kita buat kalimat alif lam lam ha. Kita angkat takbir. Kita pandangkan dengan mata hati kita. Kita bayangkan alif lam lam ha tu. Kita sembah Allah. Masa kita kata Allah Akbar tu, kita bayangkan kalimat alif lam lam ha tu. Yang itu duk jadi syirik. Pasal apa? Macam lebih pada Hindu lagi. Lebih pada Hindu Cina yang duk sembah tokong tu. Maka kita cipta Tuhan tu. Kita cipta dalam pemikiran kita kalimat Allah tu. Kita buat. Kita create. Kita tulis dalam pemikiran kita. Alif, lam, lam, ha. Kemudian kita sembah. Lagi dahsyat pada Hindu ada sembah tokong tu. Hak tokong duk sembah tokong tu, dia panggil syirik apa? Syirik jali, syirik nyata. Yang ini dia buat syirik khufi. Syirik khufi ni syirik yang tersembunyi. Syirik dalam kepemikiran dia. Jadi dalam takbir, tak boleh kita buat Tuhan tu, kita tulis kalimat, kita nampakkan kalimat Allah Ta'ala tu kita sembah. Ataupun kita nampak Kaabah. Masa takbir tu, konon-konon kita menghadap Kaabah. Kita sembah Kaabah. Tak boleh.
Sebab dalam takbir tu tak boleh nampak Kaabah. Kaabah ni robitah. Itu saya sebut, robitah ni apa? Tempat kita memandang. Robitah ni tempat kita memandang. Dia ada robitah wajib. Dia ada robitah wajib dalam solat. Dia ada robitah harus. Macam guru kita, mursyid kita, murabi, kita pandang dengan mata hati kita. Itu dia panggil robitah harus. Maka sebab tu dalam masalah ni, jangan dihadirkan Kaabah dalam masa takbiratul ihram. Maka kita menyembah Kaabah. Jadi nak hadir apa Ustaz? Itu yang kita kata semayang tu. Semayang tu kena menghadirkan dalam muqaranah urfiyah. Menghadirkan apa? Menghadirkan rupa solat tu. Menghadirkan rupa solat dalam takbiratul ihram. Itu dia panggil ada 4 muqaranah. Muqaranah basitah batal. Muqaranah tauzi'iyah batal. Yang boleh pakai muqaranah urfiyah dengan muqaranah kamaliyah. Ini yang dua je yang betul. Yang lain tu tak sah. Sebab tu kena semayang pun nanti kita buat, kita habis lagi kuliah pasal solat ni. Nak bagi faham. Jangan masa takbir kita dah cipta Tuhan dalam pemikiran tu. Maka kita dah buat syirik dengan Tuhan setiap kali kita solat. Okey dah? Baik. Ringkas-ringkas dulu. Jadi, itulah Tuhan. Zat Allah itulah yang kita nak ibadahkan. Yang kita nak sembah tu dia panggil tauhid uluhiyah. Maknanya kita menyembah hanya Allah yang satu. Itu dia panggil tauhid uluhiyah di situ. Maka dia, kalau pada rububiyah dia panjang lah pula. Rububiyah dia Tuhan yang menjadikan itu, yang memati, kita menghidupkan itu pada rububiyah. Ini kita cerita pasal uluhiyah tu. Baik, kemudian yang lain nafi, yang lain kita nafikan. Kemudian, dan tidak berhak sedikit pun diibadahkan dengan tidak mencederakan rukun iman yang 6. Yang ni masalah dia, kita kena hati-hati buat ibadat kita, jangan kita bagi mencedera ni, maknanya merosakkan rukun iman yang 6 tu, salah satu tu. Kita rosakkan rukun iman. Dan di ketika itu nescaya kalau kita boleh kawal, boleh jaga rukun iman tu, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Tu pada rukun iman tu. Pada rukun iman tu maknanya kita kena benar-benar betul-betul kena berpegang pada rukun iman yang 6 tu. Sebab iman ni terbagi kepada 2 bahagian. Pertama, iman yang secara ijmal atau mujmal itu. Secara ijmal ni secara terangkum. Satu lagi iman secara tafsili, secara terperinci. Yang pertama tu amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala. Beriman aku akan Allah dan barang firman-Nya. Yang kedua amantu bi rasul wa bima qala rasul. Beriman aku akan rasul dan barang sabdanya. Itu yang dua, itu bahagian secara ijmal, maknanya terangkum. Tapi yang tafsilinya, yang terperincinya, iaitulah amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi sampai habis itu. Itu yang secara terperinci. Maka bagi orang awam, maka memadailah dia tahu secara ijmal pun dah kira jadilah dulu. Yang terperinci nak kupas satu-satu detail tu, yang tu bagi ustaz-ustaz, ulama. Tapi kita kena mengaji lah juga. Jangan siapa tak ngaji langsung. Yang 6 tu kena ingat. 6 tu kena mengaji. Dan kena mengaji beritahu macam mana beriman tadi. Kenapa bagi salam ke malaikat pula malam ni? Kenapa ustaz tak bagi salam ke malaikat ramai-ramai lain? Malaikat kan ramai. Malaikat ni banyak tau. Malaikat muqarrabin nu jaga dekat dengan langit tu paling tinggi. Malaikat jaga kita tu jenuh nak bagi semua bagi salam. Maka memadailah kita bagi salam kepada 4 orang malaikat, bukan 4 orang, malaikat nak panggil apa? Bukan orang, malaikat malaikat ni bukan manusia. Kepada 4 malaikat utama. Sebut itu senang. Kepada 4 malaikat utama. Bila bagi salam kepada 4 malaikat utama ni, seolah-olah kita memberi salam kepada seluruh malaikat yang ada di alam ini. Masya Allah. Bayangkan, kita bagi salam malam ni, malaikat-malaikat tu pakat doa kat kita. Minta ampun kat Allah. Wahai Allah, ampunkanlah fulan min fulan yang duk bagi salam kat aku ni. Wahai Allah, ampunkanlah. Bukan malaikat 4 tu je. Seluruh malaikat akan minta ampun kat kita. Tu tak nak bagi salam lagi. Itulah hikmah dia. Kalau kita mengaji, kita faham ni, kita rasa sayang nak tinggal dah. Jadi, hari-hari kita bagi salam ke malaikat. Sebab apa? Dia doa balik kat kita. Tak rugi apa kita. Yang ruginya, salam pun tak nak bagi. Dia tak faham konsep kenapa kita kena kasih cinta kepada malaikat. Sebab malaikat beriman kepada malaikat salah satu daripada rukun agama, rukun iman. Bila kata rukun iman tu kena kasih kepada malaikat. Kasih maknanya, kita apa tanda kasih? Bila kasih ni kita akan ingat kepada dia selalu. Kita ingat kepada Rasulullah.
Kita ingat kepada Allah Ta'ala. Kasih cinta kepada Allah. Itu antara sifat-sifat kesempurnaan iman. Kena kasih tu. Kalau tak ada kasih tu, kasih pada apa lagi? Kasih pada Allah, kasih pada Rasulullah, kasih pada saudara sesama mukmin, kasih kepada mak bapak kita, kasih kepada sahabat-sahabat kita. Semua benda-benda tu tanda kita beriman kepada Allah. Kasih ni nak lahir dia, cinta ni bukan senang. Dia benda iman. Sebab iman tu kalau selagi tak masuk dalam hati kita, dia duduk degil keras kepala situ lah. Tu yang kita kena talqin tu supaya nak keluar benda setan dalam perut tu. Kufur maksiat tu. Tu hak degil tu. Tu nak kena mengaji, nak kena faham macam mana nak kena buang. Pasal tu lah saya tak kuliah macam ustaz lain kuliah duk cerita lain-lain. Kita nak cerita ni dulu. Kalau ni tak betul, nak cerita lain pun tak guna. Duk cerita takut tu, kiamat apa nak berlaku, apa ni akhir zaman lah itu, ni ada dajjal, nak layan dajjal. Macam mana kalau akidah pun sesat? Iman pun tak ada, syahadah pun tak mengucap lagi, nak lawan dajjal macam mana? Dah jadi pengikut dajjal besok semua. Tu tak boleh. Kena faham, ni asas dia dulu. Kita kena tambat dulu tu. Tu kena ada i'tiqad yang jazam. Maka bila kita beriman kepada Allah macam ni, beriman kepada rukiman yang kita sebut ni, maka tengok dalam tu. Maka nescaya lahirlah i'tiqad dengan jazam yang putus. I'tiqadu jazimun mutabiqun lil waqi' an dalil. I'tiqad yang jazam yang berbetuli dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah an dalil. Maka lahirlah i'tiqad ni. Zahirlah i'tiqad dengan jazam. Pegangan kita tu sangat kukuh. Mantap macam tali tu. Akad dipanggil tali tu. Jazam ni maknanya putus. Putus ni, ni perkataan baru ni. Jazam ni, mana jazam ni putus. Mana putus apa? Tidak ada syak, tidak ada zon, tidak ada waham. Itu makna jazam. Itu dia panggil jazam. Putus. Putus tu maknanya tidak ada i'tiqad yang zon dengan Tuhan. Aku ni 99% percaya kat Tuhan. Ada satu tu aku tak nak yakin dengan Tuhan. Maka nama dia zon. Maka batal akidah dia. Dengan Tuhan, tak boleh ada syak. Syak ni ragu-ragu. 50-50. Tak boleh ada zon. Banyak yakin, sikit tak yakin. Tak boleh. Waham, banyak tak yakin, sikit yakin kat Allah. Tak boleh. Tiga-tiga ni nama dia batal. So kena jazam. Bila kena jazam, kena putus. Putus terus. Maknanya tak ada yang lain 100%. 100%. Itu maksud jazam. Yakin. Itu perkataan yang sesuai. Yakin. Bila dah yakin, tidak ada syak, tidak ada zon, tidak ada waham lagi dengan Tuhan. Tuhan ni dengan Allah ni kalau ada sikit 0.001% je, maka kita dah jadi syirik dengan Tuhan dah. Dia tak boleh, dia kena mutlak. Sebenarnya kita dah sebut dah. Sebab tu kita kena tulis dalam tu, nescaya lahirlah i'tiqad dengan jazam yang putus pada lidah, anggota dan hati. Maknanya dia betul-betul pegang Allah Ta'ala dah. Tak usah dia buat apa dengan dia. Macam bila dia rabah, diletak oleh Abu Jahal, batu, tak ada apa kata dia? Ahad. 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 Ada dia kata lain? Ahad. Sebab apa? Kata-kata itu keluar daripada hati dia. Daripada lidah dia. Daripada hati, transfer ke lidah, transfer ke anggota dia. Dia tak mengelak, lantak engkau lah, kena buat apa, mati pun matilah. Ini orang yang tahqiq, yang pegang semua dengan Allah. Macam tu juga kita. Kita kena duduk tempat tu. Tempat lain tak boleh. Salah. Baik. Faham? Faham dah semua? Hari tu saya rasa kuliah saya ni mungkin ramai tak ikut lagi ni. Kuliah kita ada kuliah khusus pasal kuliah tentang akidah ni. Mungkin nanti Tuan Syidi, Tuan admin boleh pass kat dia orang link tu. Dalam link syahadah tu boleh buka, dia panggil 50 hours punya kuliah. Kita dah buat kuliah ni 50 jam. Masa awal-awal PKP dulu, saya dah buat kuliah cerita dah habis tentang jazam, i'tiqad ni kita dah tulis, dah cerita dah. Jadi kalau mana yang tak sempat, yang tak faham mana ni, sila buka balik dalam tu, boleh tengok balik kat situ ya. Baik, kita sambung lagi nanti. Kemudian, jadi bila diiktikad dengan lidah, anggota dan hati dia, dengan barang yang diiktikadkan seumpama ahli sunnah wal jamaah. Itu dia saya sebut tadi, iktikad yang jazam, yang serupa macam mana iktikad ahli sunnah. Siapa ahli sunnah? Itulah mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari dan mazhab Abu Mansur Al-Maturidiyah. Ataupun terkenal dengan mazhab Al-Asy'ariyah ataupun mazhab Al-Maturidiyah. Kita bukan mazhab Wahabi. Kita tak ikut faham Wahabi. Wahabi dia ada 3 tauhid dia. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kita tak ikut yang tu. Yang tu bukan tak boleh ikut sebab dia sangat rapuh. Kita ikut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah yang kita kena belajar tentang sifat 20 tu, itu i'tiqad yang kita pegang. Lain pada tu, i'tiqad tu tidak sah. Kena ingat macam tu. Baik. Jadi, ucapan 2 kalimat syahadah sahaja yang boleh
mengikat diri seseorang dengan segala hukum yang dihimpunkan oleh Allah Ta'ala yang dihantarkan kepada hamba-hambanya atas lidah Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi berarti kalimat syahadah yang kita ucap itulah yang akan mengikat diri kita dengan Allah. Masya Allah. Itulah kehebatan kalimat syahadah. Sebab tu kalau kita jadi Islam tak mengucap, lepas tu kita longgar. Cuba tengok kat Malaysia hari ni, orang Melayu-Melayu yang tak peduli bab nak terima syahadah, apa tengok apa jadi. Tengok ahli politik kita sudahlah tengok. Sedih kita tengok kan. Yang duk berebut kerja nak jadi Perdana Menteri tu, semua orang Islam yang mengaku Islam, orang Melayu kita, tapi kenapa jadi begitu? Inilah punca dia. Kemarin dia ada satu grup, dia duk sembang pasal nak benterah rasuah. Saya kata nak benterah rasuah senang je. Kita talkinkan semua pejabat-pejabat awam tu, kan, bagi iman pada dia. InsyaAllah tak timbul lagi kartel dah. Pasal apa? Dia akan jaga sepadan negara dengan beriman kepada Allah. Kau nak masuk, mana dia? Duit-duit tak ada. Kau tak ikut spek halal, reject barang tu. Maka semua orang tak peduli tengok apa yang saya bagi. Duk bincang, kita nak tubuhkan unit pejuang lah, itulah semua nak buat. Sebab apa? Nak lawan dengan akal. Mana boleh lawan dengan akal? Manusia ni kalau nak suruh dia nak tambat, dia kena tambat dengan iman. Tu dia panggil akidah. Sebab akidah ni benda yang tambatan. Suatu tambatan maknawiyah yang tersipul kukuh di dalam jiwa, di dalam hati, yang tidak akan terurai walau dengan apa cara sekalipun. Itulah persoalan akidah, i'tiqad dia. Kena ada yang itu, baru dia boleh jaga sempadan. Makis ke, custom ke, siapa ke. Kalau tak ada iman, tak apalah, ambil je lah. 40 tahun kartel. Macam mana jadi macam tu? Inilah punca dia. Sebab tu, orang dah tinggal syahadah tu, saya kata syahadah ni kalau selagi manusia, orang Melayu ni tak balik kepada syahadah ni, sampai bila negara kita hancur, tengok. Kita nak pegang apa? Tengok ya, syahadah tu. Dia nak tambat kita tu dengan iman, kena ada syahadah. Sebab syahadah tu, dia menghidupkan hati yang mati. Berat lah. Boleh faham tak saya nak sebut ni? Baik, insyaAllah. Itu persoalan dia. So, jadi yang Allah hantar semua tu, segala hukum tu dihimpun oleh Allah Ta'ala, dihimpun Allah Ta'ala tu dihantar kepada Nabi. Dihantar kepada kita lah, hamba-hamba dia. Melalui siapa? Melalui Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang lagi cerita tentang Nabi. Kenapa ikut Nabi Muhammad? Nabi Adam tu siapa? Nanti insya-Allah ada masa nanti saya akan baca pula tentang kisah Nur Muhammad. Macam mana kisah Nur Muhammad? Apa kaitan Nur Muhammad dengan dua kalimat syahadah ni? Sangat menarik kisah ni kan? Macam kita faham. Bila kita faham, baru kita nampak masya-Allah syahadah ni memang bukan main-main lah. Bukan boleh tak mengucap, mana lepas ni kita kena segera kumpul anak beranak kita, moh kita, meh kita, mari kita syahadah balik semua-semua tu ya. Baik. Kemudian atas lidah Rasul itu Nabi Muhammad, dan sesiapa yang menerima dan melaksanakan akan dia nescaya membawa kepada kebaikan dan kebajikan yang berkekalan. Insya-Allah. Siapa yang dah terima syahadah tu, jagalah elok-elok kalimat agung tu, maka kalimat itulah akan bawa dia ke syurga nanti. Kalimat itulah akan menerbangkan dia nanti ke dalam syurga besok. Di padang mahsyar tu terbang dengan kalimat syahadah, melintasi siratul mustaqim. Pasal dia menjunjung kalimat-kalimat yang sangat agung tu. Ini kalimat Allah dan Rasul. Tak ada lagi dah. Dalam syurga kalau masuk nanti insya-Allah, kita boleh tengoklah dua kalimat tu. Satu nama Allah, satu nama Muhammad. Itulah keagungannya.